Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini dan kita ikuti perincangannya dalam segmen Esensi. RM100 juta diperuntuk bagi memperkukuh kelengkapan penguasaan negara tahun ini. Itu antara 3 inisiatif yang diumum Perdana Menteri ke arah memperkasa operasi agensi penguasaan negara. Peruntukan RM100 juta diharap dapat disalur selewat-lewatnya akhir minggu depan. Tambahan 200 lesen vokasional kenderaan perkhidmatan awam PSV bas secara percuma kepada golongan B40 di negeri Pantai Timur. Menteri Pengangkutan berkata jumlah itu merupakan penambahan kepada 500 lesen PSV bas yang ditawarkan kerajaan menerusi program My PSV yang dilancarkan minggu lepas. Tambahan ini merupakan dana CSR yang diperuntukkan daripada agensi kerajaan MRL. Pembelian minyak masak paket bersasar bakal dilaksana mulai tahun depan. Seramai 5.8 juta rakyat terdiri dalam kalangan M40 ke bawah layak menerima subsidi tersebut. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup berkata usaha itu berjalan lancar dan ia dijangka dapat diselesaikan selepas pelaksanaan subsidi bersasar petrol RON 95 dan diesel. Program Ziarah Kasih Sehati Sejiwa memudahkan warga emas melakukan pemeriksaan saringan kesihatan tanpa perlu ke klinik atau hospital. Pelaksanaan secara berkala itu disambut baik rakyat setempat. Program seumpama ini selaras pengertian dan penghayatan konsep Malaysia Madani membantu kesejahteraan masyarakat. Penduduk luar bandar di Melaka bakal menerima manfaat liputan jaringan komunikasi daripada 20 menara yang dijangka dibina di negeri itu dalam tempoh 2023 hingga 2025. Ia melalui projek pembinaan menara telekomunikasi di bawah program pemberian perkhidmatan sejagat jendela. 10 menara dibina dalam fasa pertama, manakala 10 lagi akan dibina pada fasa kedua. Menara telekomunikasi Gapis adalah menara pertama yang dibina melalui projek itu di Melaka. Seramai 1,184 calon STPM 2022 mendapat purata nilai grade keseluruhan PNGK 4. Ia sekaligus menyaksikan calon yang memperoleh keputusan PNGK 4 meningkat berbanding tahun 2021 iaitu seramai 874 orang. PNGK Nasional STPM 2022 juga telah meningkat kepada 2.82 pada tahun lepas berbanding 2.79 pada tahun sebelumnya. Baik, peruntukan RM7.7 juta setahun bagi menanggung kos operasi lampu jalan di rancangan Felda seluruh negara mempamerkan komitmen kerajaan meningkatkan kualiti hidup dan keselamatan warganya. Ia bakal menyaksikan masalah yang dihadapi peneroka di Felda Perasu, Gua Musang, Kelantan. Mereka sering berdepan masalah akibat ketiadaan lampu jalan menuju ke kawasan penempatan. Penduduk sering terlibat kemalangan dengan haiwan liar. Baik, ini pula keperluan menubuhkan satu unit khas bagi meneliti kes-kes berkaitan dengan isu 3R iaitu kaum, agama, raja akan dikaji Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata, tindakan itu bukan sahaja mencabar kredibiliti pihak berkuasa, malah turut mencemar institusi diraja. Polis Diraja Malaysia tidak menolak kemungkinan akan menahan individu lain yang dikaitkan dengan siasatan kes 1MDB. Ketua Polis Negara berkata pihak polis tidak pernah memberhentikan mana-mana siasatan yang dibuka. Jelas beliau, Jasmine Lu, telah direman dan disiasat Jumaat lalu di bawah Seksyen 409 Kanun Keseksaan. Pihak polis masih menjalankan siasatan dan akan bekerjasama dengan agensi lain seperti SPRM. Kesemua rakyat Malaysia gagal dihubungi berikutan fenomena hujan lebat di utara India berada dalam keadaan selamat. Bagaimanapun jumlah mereka adalah 10 orang berbanding 12 orang berdasarkan laporan awal. Salah seorang daripada mereka telah pun berjaya dihubungi. Sekiranya rancangan evakuasi berjalan lancar, kumpulan tersebut dijangka mengambil penerbangan pulang ke Malaysia pada hari sama. Penduduk sekitar di kawasan Jeram Air Putih Kemaman diminta menyalurkan sebarang maklumat berkaitan yang boleh membantu operasi pihak berkuasa. Sekiranya menjumpai peralatan atau barangan yang dipercayai milik mangsa, diminta menyerahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan lanjut.
Ketika ini operasi mencari dan menyelamat seorang lagi mangsa tragedi di Jeram, Kemaman sudah meliputi keluasan 59.1 km. Namun masih tiada petunjuk baru berjaya ditemukan. Ini pula operasi mencari dan menyelamat SAR remaja hilang di Sungai Tuaran, Kampung Telibung, Tamparuli masuk hari ke-6. Operasi diteruskan dengan pembahagian sektor pencarian hingga ke bahagian laut meliputi 12 km radius. SAR dibantu pasukan Marine PDRM dan APM menggunakan 5 buah bot. Sabtu lalu, mangsa Muhammad Hashim Iskandar, 13 tahun, dipercayai lemas ketika mandi bersama 5 rakannya di Sungai Tuaran, Kampung Telibung. Seorang lelaki warga Nepal yang disyaki membunuh rakan senegara berjaya ditahan polis. Lelaki berusia 20 tahun yang juga pekerja kedai makan itu ditahan di dalam sebuah bas di hentian rehat Pedas Linggir. Baik, seorang penumpang kereta maut selepas terlibat dalam kemalangan dengan sebuah lori di Lebuh Raya Plus berdekatan Sedenak Kulai Johor. Pemandu kereta pula cedera. Komander operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Kulai memaklumkan mangsa yang maut merupakan lelaki berusia 20 tahun. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. 9 individu ditahan kerana terbabit kegiatan pemerdagangan manusia serta kecurian sumber nadir bumi REE di Bukit Enggang, Sik. Mereka terdiri daripada 4 lelaki warga Myanmar dan 5 warga tempatan. Turut dirampas beberapa peralatan yang disyaki digunakan untuk melombong dan bahan mineral disyaki REE seberat 99 kg. Satu kertas siasatan dibuka di bawah Seksyen 379 Kanun Keseksaan dan Seksyen 427 Kanun Keseksaan. Kertas siasatan kes khianat membabitkan tindakan menconteng dan merosakkan papan tanda parti politik dibuka. Ketua Polis Negeri Kedah berkata 2 kes dilaporkan di daerah Kulim dan Kubang Pasuk. Tiada tangkapan dibuat setakat ini. Menjelang PRU DUN ke-15, orang ramai diingatkan supaya tidak melakukan perkara yang boleh menggugat ketenteraman awam dan keselamatan negara. Kes akan disiasat mengikut Seksyen 427 Kanun Keseksaan kerana melakukan khianat. 2 nelayan termasuk seorang warga negara asing ditahan kerana tidak memiliki lesen sah dan menggunakan peralatan tidak dibenarkan. Penahanan dibuat pada kedudukan 2.44 Batu Nautika, Barat Pulau Sanggar Besar, Kuala Kurau. Mereka dikesan menggunakan pukat rawa sorong yang tidak dibenarkan. Kru warga negara asing pula tidak memiliki dokumen pengenalan diri manakala bot tidak mempunyai lesen yang sah. Kes disiasat di bawah Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63 dan Seksyen 8-A Akta Perikanan 1985. Ini pula seorang bayi lelaki berumur 1 tahun antara 26 parti ditahan dalam op pintas bersepadu. Mereka cuba memasuki dan keluar dari negara ini dengan menggunakan jalan yang tidak diwartakan di Pontian. Modus operandi kumpulan tersebut adalah mengurus pergerakan migran untuk diseludup keluar dari Malaysia dengan kadar bayaran RM2 hingga RM3,700 seorang. Kes disiasat mengikut Seksyen 26A, 26F dan 26J Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. Sebuah stor di Bukit Kayu Hitam yang disyaki menjadi tempat transit penyelewengan minyak diesel diserbu KPDN Kedah. 4 unit IBC tangki berisi minyak disyaki diesel dengan anggaran sebanyak 3,800 liter ditemukan. Juga 1 unit IBC tangki kosong, 2 unit skid tank dan peralatan yang disyaki digunakan untuk aktiviti penyelewengan. Jumlah keseluruhan nilai rampasan dianggarkan RM28,170. Siasatan dilakukan mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. 2 pengusaha lori didenda RM48,000 atas kesalahan membawa muatan secara berlebihan. Pemilik lori tersebut disabitkan dengan 2 kesalahan membawa muatan secara berlebihan mengikut Seksyen 57-1-B-7 Akta Pengangkutan Awam Darat. Manakala seorang lagi pemilik lori dikenakan hukuman denda RM15,000 bagi kesalahan membawa muatan secara berlebihan.
Seorang anggota polis diperintah reman 4 hari bagi membantu siasatan berhubung kes rasuah berkaitan narkotik. Majistret membenarkan permohonan itu bagi membolehkan SPRM menjalankan siasatan di bawah Seksyen 17-A Akta SPRM 2009. Suspek yang bertugas di bahagian siasatan jenayah narkotik IPD Timur Laut itu dikatakan meminta rasuah RM2,500 daripada seorang individu. Ia sebagai balasan untuk menyelesaikan kes ujian saringan air kencing adik individu berkenaan. RTM perlu kekal relevan dan bergerak seiring dengan perubahan industri media kontemporari masa kini. Ketua Pengarah Penyiaran berkata, ia penting bagi memastikan agenda kerajaan untuk membina sebuah negara bangsa dapat diikuti dengan jelas oleh rakyat. Tambahnya, RTM telah berubah untuk kekal relevan dan mengikut kehendak semasa penonton. Permintaan pengguna serta faktor tukaran mata wang asing menyebabkan nilai import makanan negara meningkat RM62 bilion setahun. Namun Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan negara tidak boleh selamanya bergantung kepada import makanan. Semua kementerian, jabatan dan agensi kerajaan perlu bekerjasama memastikan permintaan di dalam negara mencukupi. Beberapa pilihan dasar bagi membincangkan strategi terbaik meningkatkan gaji rakyat sedang dirangka. Kementerian Ekonomi dan Kementerian Sumber Manusia sedang memutuskan butiran dan mekanisme dasar akhir berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh. Sesi libat urus dengan pemegang taruh utama iaitu kerajaan, majikan dan pekerja juga akan diadakan untuk mendapatkan pandangan semua pihak. Perbadanan Nasional Berhad akan terus kekal sebagai agensi di bawah KUSKOP sebagaimana yang telah dimutamatkan. Perkara tersebut telah dibincangkan KUSKOP bersama KPDN yang turut dihadiri Perdana Menteri pada 22 Disember lalu. Kedua-dua kementerian perlu memberi fokus terhadap fungsi dan perkhidmatan masing-masing dalam membangunkan industri franchise. Perdagangan borong dan runcit Malaysia mencatatkan nilai jumlah berjualan berjumlah RM138 bilion. Nilai ini bertumbuh 6.6% tahun ke tahun pada Mei 2023. Peningkatan itu disumbangkan oleh subsektor kenderaan bermotor. Subsektor itu melonjak 22% atau RM3.1 bilion kepada RM17 bilion. Perdagangan juga berkembang dengan mencatatkan 5% atau RM2.8 bilion kepada RM58.8 bilion. Ini diikuti oleh perdagangan borong yang meningkat 4.4% atau RM2.6 bilion untuk berada pada RM62.2 bilion. Dolar Amerika Syarikat diramal lemah untuk tempoh 6 hingga 12 bulan akan datang. Ketua Pegawai Pelaburan Standard Chartered Steve Bryce berkata, penurunan dolar Amerika itu mampu memberi faedah kepada mata wang meliputi ringgit. Steve Bryce turut menyatakan Malaysia bakal menjadi salah satu destinasi pelaburan menarik tahun ini berikutan pasaran ekuiti tempatan mengalami penurunan nilai ketara. Kementerian Kerja Raya menyasarkan 50% penggunaan model maklumat bangunan BIM dalam projek pembinaannya tahun ini. Ia bukan sahaja dapat meminimumkan kos, malah meningkatkan kualiti dan nilai projek. Pemain industri pembinaan negara diharap akan bersama-sama memperluas penggunaan BIM dalam setiap projek yang dijalankan. Ratusan penduduk di New Delhi, India terpaksa dipindahkan susulan hujan lebat berterusan dan paras air sungai meningkat. Sungai Yamuna melebihi paras tertinggi dalam tempoh 45 tahun dan menenggelamkan beberapa kawasan. Penduduk yang tinggal bersebelahan Sungai Yamuna mengalihkan bangunan barangan mereka dan berpindah ke 2,500 kem penempatan sementara yang didirikan sekitar bandar tersebut. Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengecam serangan terhadap Al-Quran. Draft resolusi mengenainya dibentangkan oleh Pakistan bagi pihak 57 anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC. Resolusi yang menyeru kecaman terhadap serangan menyasarkan Al-Quran dan menyifatkan ia sebagai tindakan kebencian agama mendapat undian 47 anggota majlis. Parlimen Thailand mengadakan sidang bersama hari ini untuk mengundi Perdana Menteri baharu.
Perikatan yang terdiri 8 parti diketuai Parti Move Forward MFE dan parti politik lain sepakat meluangkan masa 6 jam bagi mengadakan perbincangan sebelum ahli parlimen mengundi kira-kira pukul 5 petang. Menurut perlembagaan, calon perlu mendapat sokongan majoriti 750 ahli Dewan Negara dan Dewan Rakyat atau memperoleh 376 undi. Korea Utara mengesahkan pelancaran peluru berpandu balistik antara benua ICBM baharunya Hwasong-18 pada Rabu. Pelancaran ICBM yang menggunakan bahan api pepejal itu diselia sendiri pemimpinnya Kim Jong-un. Baik, Kanta 744 berakhir di sini. Menyusul selepas ini berita perdana bersama Andy Reza Rohadian dan juga Diana Wai. Terus setia bersama Berita UPTN.